Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke juzuk yang keempat Al-Quran, dan kita bersyukur kepada Allah kerana terus bersama dipilih untuk berada dalam 4 Ramadan Al-Mubarak. Dan saya akan berkongsi dengan tuan-tuan perempuan yang terus menonton di Tadabbur Center beberapa yang terindah daripada surah Ali Imran, iaitulah kita boleh katakan bahagian-bahagian akhir surah Ali Imran, kerana juzuk yang keempat banyak menyentuh mengenai penghujung Ali Imran dan permulaan surah An-Nisa. Tetapi fokus kita adalah kepada babak-babak akhir di dalam surah Ali Imran. Dan juzuk yang keempat ini sememangnya bermula daripada ayat yang ke-92. Tapi yang penting, anda akan dapati di dalam juzuk yang keempat ini anda akan bertemu dengan sirah Nabi SAW di dalam peperangan Uhud. Menariknya, surah Ali Imran ini bermula dengan kisah keluarga Imran yang diuji Allah untuk menerima ketentuan takdir, di mana Ibu Maryam, kita sedia maklum dalam juzuk yang ketiga, Ibu Maryam diuji mendapat anak yang tidak disangka. Beliau mahukan anak lelaki, tetapi Allah kurniakan anak perempuan. Lalu Ibu Maryam menyangka ia adalah suatu yang pada awalnya tiada kebaikan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya kekuatan untuk meyakini bahawasanya walaupun anak itu perempuan, walaysa dzakaru kal untha, ia adalah kebaikan yang besar daripada Allah. Tiada lelaki akan mampu menyaingi bayi perempuan ini, kerana bayi perempuan ini nanti akan menjadi perempuan terbaik dunia, itulah Maryam alaihissalam. Ini permulaan surah Ali Imran, dan penghujung surah Ali Imran juga berbicara tentang takdir yang di pandangan mata zahir seseorang akan melihatnya sebagai kekurangan, keburukan, kemalangan dan kehinaan serta kekalahan, tetapi sebenarnya ia adalah kemuliaan, kebaikan dan penuh dengan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah kisah peperangan Uhud. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat di surah Ali Imran ini, ia adalah kesinambungan suratul Baqarah. Suratul Baqarah adalah kisah pertembungan antara golongan yang beriman dengan mereka yang kafir. Maka surah Al-Baqarah diakhiri dengan doa, ya Allah menangkan kami ke atas orang yang kafir. Maka surah Ali Imran adalah bagaimana natijah pertembungan ini. Bermulanya surah Ali Imran dengan sedikit komentar Allah kepada punca kekalahan Quraisy dalam peperangan Badar dan punca kemenangan pasukan muslimin di Badar. Dan surah Ali Imran berakhir dengan apa yang manusia kata sebagai kekalahan kaum muslimin di dalam peperangan Uhud. Namun di sisi Allah ia bukanlah kekalahan. Di sisi Allah ia adalah kebaikan. Ia adalah suatu peperangan yang perlu dilihat dengan positif oleh pasukan muslimin. Ia adalah takdir Allah yang seharusnya dipandang dengan kebaikan. Buktinya apa tuan-tuan? Kalau kita lihat di penghujung surah Ali Imran ini, anda akan dapati 3 pihak berikut telah diletakkan Allah dengan penuh puji-pujian. Iaitulah yang pertama, para sahabat sendiri. Yang kedua adalah para sahabat di Bukit Pemanah yang terlanjur melakukan kesilapan turun daripada Bukit Pemanah. Yang ketiga adalah mereka yang syahid. Ya, bagaimana anda lihat komentar Allah kepada 3 pihak berikut adalah komentar yang berunsurkan puji-pujian dan bukannya berunsur menghukum, bukannya berunsur kemurkaan ataupun berunsur tarhib, memberikan ancaman. Sekiranya pasukan muslimin benar-benar mengalami kekalahan dan kerugian dalam erti kata yang sebenar di sisi Allah, maka sudah pasti penuh dengan ancaman, kemurkaan daripada Allah. Tetapi sebenarnya walaupun zahir kita kalah di dalam peperangan Uhud, namun di sisi Allah, Allah Ta'ala mengajar pembaca surah Ali Imran untuk memahami, kekadang
pasukan muslimin ataupun umat Islam akan mengalami roda politiknya kita kalah. Tapi di sisi Allah, ia mempunyai hikmah yang penuh dengan kebaikan. Perhatikan pihak yang pertama, pihak para sahabat, menerusi ayat 172. Tuan-puan akan melihat bagaimana Allah memuji para sahabat yang terbabit di dalam peperangan Uhud, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji kedudukan mereka di Hamra'ul Asad. Kalau tuan-tuan boleh Google apakah itu peristiwa Hamra'ul Asad. Ia adalah peristiwa di mana seluruh pasukan tentera Uhud telah menunjukkan keberanian yang menakjubkan. Walaupun mereka berdarah, mereka luka di sana sini, tetapi bila Nabi menyeru mereka untuk kembali bersedia dengan kedatangan kaum Quraisy yang telah menang di dalam pertembungan yang pertama, seluruh para sahabat telah menyahut seruan Nabi SAW ini, lalu mereka dipuji oleh Allah. Inilah ayat yang menunjukkan pasukan muslimin di Uhud bukanlah kalah dalam arti kata yang sebenar. Mereka hanya mengalami kelukaan, kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim. Yang bermaksud mereka lah orang-orang mentaati perintah Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapat luka. Orang-orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa, mereka mendapat pahala yang besar. Jadi meskipun mereka melakukan kesilapan di Bukit Pemanah, tetapi apabila mereka kembali menyahut seruan Nabi SAW dalam peristiwa Hamra'ul Asad, mereka telah dipandang mulia oleh Allah sebagai alladzina istajabu lillahi war rasul. Lihat pula pihak yang kedua, iaitulah pihak yang telah melakukan kesilapan di Bukit Pemanah. Pada ayat 134 kita dapat lihat bagaimana Allah merakamkan kebaikan mereka, kemuliaan mereka. Ayat 135. Ya, mereka melakukan silap tetapi kemuliaan mereka terletak kepada taubat. Apabila mereka bertaubat, mereka dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang bermaksud mereka melakukan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, tetapi segera bergegas mengingati Allah, lalu memohon ampun atas segala dosa-dosa. Dan siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa kecuali Allah? Dan barang siapa yang dan mereka adalah yang tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut sedangkan mereka mengetahui. Inilah golongan-golongan yang disebut sebagai sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Mereka adalah penghuni syurga. Kemudian yang ketiga adalah pihak daripada yang mati, yang syahid. Di kepala fikiran orang-orang munafikun, mereka adalah mati katak, mati yang sia-sia. Tetapi di sisi Allah, perang Uhud adalah kemenangan yang begitu bermakna bagi Hamzah dan beberapa orang para sahabat seperti Mus'ab bin Umair. Mereka telah mendapat kemenangan yang sebenar, iaitulah mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala menerusi syahid. Demikianlah ayat 169 di mana Allah berfirman membetulkan cara fikir para sahabat melihat orang-orang yang telah mati, yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yang bermaksud jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang telah gugur di jalan Allah itu mati, tetapi sebenarnya mereka hidup dan di sisi Allah mereka mendapat rezeki yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Kalaulah diberikan peluang untuk kembali ke dunia kepada Hamzah, kepada Mus'ab, mereka pasti mahu memilih untuk kembali ke dunia tetapi ke medan perang dengan harapan mereka dapat mati yang syahid dan dapat pulang ke syurga. Sesungguhnya kehidupan di syurga jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka jangan sekali-kali bersangka kurang baik kepada Allah apabila Allah mentakdirkan kalangan para sahabat orang-orang tersayang ini meninggal dunia di dalam peperangan Uhud. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, surah Ali Imran bermula dengan doa dan berakhirnya juga surah Ali Imran ini dengan doa, iaitulah Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Surah Ali Imran bermula dengan ulil albab, ya, dan surah Ali Imran berakhir dengan ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dan
Akhir sekali, surah Ali Imran bermula dengan perintah supaya bersabar di atas segala ketentuan. Dan akhir sekali surah ini berakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi berkata Sa'id Hawa rahimahullah, apabila ayat 200 ini berakhir dengan la'allakum tuflihun, maka fahamlah kita bahawasanya surah Ali Imran menghuraikan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, wa ulaika humul muflihun. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran adalah 2 surah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai 2 surah yang barang siapa bersahabat dan membacanya dengan penuh penghayatan, ia akan menjadi 2 kawanan burung dan 2 gumpalan awan di pada mahsyar nanti, menaungi mereka membacanya ataupun membela mereka membacanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.